ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب نظام شئنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لجميع الأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق علينا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semua syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kurniakan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan bertepatan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah taala juga Allah taala pilih kita di antara maghrib dan isya untuk duduk dalam majlis ini, majlis ilmu, dan syukur pada Allah kan di kalangan banyak-banyak manusia, banyak-banyak di kalangan orang yang beriman, Allah pilih segelintir daripada kita untuk hadir pada malam ini insya-Allah. Dan untuk itu kita teruskan pengajian kuliah kita usul tauhid pada muka surat 49 Jawi. Masih lagi pada faslun fi turuqi ila Allah taala. Tiba pada dan ketahui olehmu. Tiba di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihim fi darin amin. Dan ketahui olehmu pula bahwasanya pekerjaan agama Allah Ta'ala tersimpan ia kepada 3 bahagi. Jadi kita sedang membicarakan tentang seseorang daripada kita ataupun seseorang daripada setiap hamba Allah itu menuju jalan untuk menuntut akan redha Allah Ta'ala. Jadi salah satu jalan dia
Yaitu pertama-tamanya kena mengamalkan agama Allah SWT. Itu siapa yang nak cari redha Allah tanpa mengamalkan agama maka mustahil. Ya. Dia nak dapat redha Allah tanpa mengamalkan agama Allah itu adalah mustahil. Kan? Jadi kita tak boleh dapat menerima dia. Macam mana dengan orang yang tak amal agama Allah nak redha. Kan? Ha. Tapi itu hak Allah SWT juga. Apapun hak Allah SWT. Tapi bagi kita je, orang yang jalan menuju kepada Allah SWT, akal kita tak menerima seseorang itu apabila dia berjalan menuju kepada keredaan Allah Ta'ala tanpa mengamalkan agama Allah. Itu satu perkara yang tak dapat diterima oleh hamba yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu saya kata dan ketahui oleh mula bahawasanya pekerjaan agama Allah Ta'ala itu tersimpan ia kepada 3 bahagi. Nak amalkan agama dan agama itu tersimpan daripada 3 bahagi. Pertamanya 3 bahagi yang tersimpan di agama Allah Ta'ala itu. Pertamanya barang yang bererti atas, barang yang berarti atas mukallaf. Barang yang diberati atas mukallaf. Mukallaf tu orang yang diberati lah. Taklif. Kan? Taklif tu beratlah. Tu yang ayat kata la yukallifu. La yukallifu Allahu nafsan. Tidaklah Allah Ta'ala itu memberati. Taklif tu berat. Itu makna mukallaf tu. Sebab tu dia kata apa? Pertamanya barang yang diberati atas mukallaf. Mukallaf kita dah bercara dah. Yang ada akal, yang ada berapa ciri? Ada 5 ciri tu kan. Orang yang mukallaf itu meninggalkan akan dia akan apa? Iaitu segala pekerjaan yang haram dan yang makruh. Jadi orang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah satu daripada 3 bahagian itu, yang pertamanya dia kena tinggalkan. Dia kena tinggalkan apa? Dia kena tinggalkan segala tegahan. Apa yang Allah Ta'ala tegahkan kepadanya, maka hendaklah dia meninggalkannya. Walaupun kalau kita tengok asal perkara ni semuanya harus Allah jadikan. Semua perkara kat dunia ni semuanya harus. Kan dalam kaedah fiqh pun ada yang mengatakan apa? Al-aslu fi al-asya'i ibahah, kan? Dan asal bagi segala perkara itu, dan setiap sesuatu itu adalah harus. Asal semua perkara harus. Kan? Dan Allah Ta'ala jadikan pula setiap perkara gini adalah untuk kita. Allah beritahu huwallazi khalaqalakum ma fil ardh. Dan aku jadikan untuk kamu apa yang ada di bumi. Allah Ta'ala jadikan apa semua barang yang ada kat bumi ni sebenarnya untuk kita. Untuk kita tu, untuk orang yang beriman. Itu makna untuk kita. Tadi maksudkan orang yang beriman. Sebab tu dunia ni masih kekal lagi. Sebab masih ada orang yang beriman. Tetapi bila orang beriman dah tidak ada lagi di muka bumi ni, nescaya Allah akan kiamatkan bumi ni. Sebab tu Allah jadikan setiap sesuatu di atas muka bumi ni kan semuanya untuk orang beriman. Sama ada perkara itu berbentuk ujian dan ataupun yang sebagainya. Tapi memang Allah Ta'ala jadikan manusia ni sebenarnya Allah Ta'ala nak uji dah. Nak uji apa? Nak tengok ketulusan cinta dia kepada Allah. Ketulusan cinta dia betul-betul kepada Allah lah. Allah jadikan, sebab tu Allah jadikan macam-macam ujian. Allah nak tengok betul-betul, nak buat pilihan siapakah yang betul-betul cinta pada Allah. Jadi siapa yang betul-betul cinta pada Allah di akhirat besok, dalam syurga besok insya-Allah, sekiranya kita masuk, ada di bahagian-bahagian syurga tu tiap-tiap hari dia boleh jumpa Allah seperti mana di syurga Jannatul Firdaus. Hari-hari boleh bertemu Allah. Ada yang pula seminggu sekali, ada yang sebulan sekali,
sekali. Tu tengok kepada ketulusan, sejauh mana tulus dia cinta dia kepada Allah, sejauh itulah dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala di dalam syurga esok, insya-Allah. Dan kalau kita sampai ke sana esok, kita akan lihat kan, di manakah tempat kita. Tiap-tiap hari boleh jumpa ke, seminggu sekali ke, sebulan sekali. Ataupun na'udzubillah, jumpa juga tapi dalam keadaan dia murka. Kan? Sebab tu Nabi kata kalau nak pohonlah surga Jannatul Firdaus. Kan? Sebab apa? Kenikmatan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Satu, berjumpa dengan Allah. Yang kedua, berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan dalam syurga melebihi daripada nikmat lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni yang kita nak usaha supaya kita sentiasa bersama dengan Rasulullah. Ini patutnya cita-cita orang beriman tu dia. Tidak ada cita-cita lain. Cita-cita satu je. Nak cari redha Allah, nak jadi redha Rasul. Itu je. Dua yang dia akan cari kat dunia ni. Tak ada cari perkara lain. Seperti mana yang berlaku kepada salafus soleh radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itulah untuk hidup kat dunia ni, jadi kita kena meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang ada syubhat. Syubhat pun kita kena tinggalkan yang bentuk perkara-perkara yang jenis makruh. Makruh ni kadang-kadang disebab jadi makruh itu sebab ada syubhat di situ. Sebab tu perkara-perkara makruh juga perlu ditinggalkan. Apa makna makruh? Makruh makna perkara yang dibenci. Dia ada tahap dia. Perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala tu ada tahap yang mana sehingga dia mendapat akibat. Itu dipanggil makruh tahrim. Makruh yang diharamkan. Ada yang makruh sekadar dia rugi. Makruh yang mana dia rugi, dia buat perkara tersebut tidak mendapat apa-apa juga faedah. Itu dipanggil makruh. Seperti bercerita tentang dunia. Bercerita tentang dunia adalah makruh sebenarnya. Tidak ada kaitan, tidak ada maksud untuk agama, maka cerita tentang dunia adalah makruh. Sebab apa? Tidak ada faedah yang bangsa akhirat. Itu kita kena faham. Tapi apabila ada kaitan saja yang ada kaitan dengan akhirat, maka dia darjah dia dah jadi lain dah. Dia dah jadi lain. Tapi apabila dia dah makruh sehingga dia mencerita, sehingga dia lalai dalam menceritakan perkara dunia itu jadi sebab makruh tu. Sebablah lalai dia daripada mengingati Allah dan Rasul. Asalnya harus cerita lah. Tapi pasal dah membawa kepada kelalaian, maka jadi makruh. Maka kita kena jaga. Itu dia. Maknanya pertama tadi, barang yang diberati atas mukallaf meninggalkan akan dia, iaitu segala pekerjaan yang haram dan yang makruh. Maka iaitu tiada hasil pahala bagi orang yang meninggalkan akan dia akan pekerjaan haram dan makruh tadi, dan menjauh akan dia akan pekerjaan haram dan makruh tadi, melainkan dengan niat menjunjung akan itah Allah Subhanahu wa taala, suruh meninggal akan dia akan pekerjaan halal dan haram dan makruh tadi. Padahal niat itu berserta dengan meninggalkan akan dia. Itu juga balik kepada hadis innama a'malu binniyah. Kan? Jadi kita tinggalkan sesuatu perkara yang haram itu, kita buat tu semata kerana apa? Misal kata perkara haram. Perkara haram telah datang kepada kita. Misal kata sesuatu perkara zina. Zina datang depan kita. Mana perempuan, satu wanita datang kepada kita, Allah uji kita. Allah datangkan satu perempuan yang lemah lembut, yang baik, yang cantik. Begitu juga kepada perempuan, datangkan lelaki yang handsome seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Tak ada orang lain dah, dia berdua je pada ketika itu. Dalam bilik pula, terkurung pula di dalam bilik. Ini Allah nak uji. Ataupun dalam gua,
Kan? Bagaimana keadaan dia tu? Allah nak uji, Allah uji ya. Kan? Apabila dia tinggalkan perkara tersebut, dia kata kerana aku takut kepada Allah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, maka tinggalkan dia tu, tinggal kerana menunjung perintah Allah. Ini dipanggil ikhlas. Ni tinggalkan perintah semata-mata kerana Allah. Tetapi dia kata, oh, aku kenapa tinggalkan perkara ni? Takut orang nampak. Jadi takut orang nampak tak dipanggilkan ikhlas. Maknanya dia buat bukan kerana titah perintah Allah, tapi dia buat kerana selain daripada Allah. Maka meninggalkan perkara haram itu tadi, dia tak mendapat apa-apa bahagian. Dosa terlepaslah. Dosa tadi terlepas sebab dia tak melakukan maksiat, tapi ganjaran bagi meninggalkan perkara haram tadi dia tidak dapat. Itu perbezaan dia. Sebab tu kita tahu perkara haram tu apa? Wa yu'aqibu ala fi'li wa yusabitu ala tarki, iaitu mendapat akibat sekiranya mengerjakannya dan mendapat pahala sekira meninggalkannya. Kan? Jadi syarat nak dapatkan pahala tu tadi, syarat nak dapatkan pahala mestilah balik kepada niat kita. Sebab tu Imam Nawawi rahmatullahi alaih dia meletakkan hadis niat tu hadis yang pertama supaya setiap daripada penuntut itu pertama kena ikhlaskan amalan dia. Kan? Dengan amalan ikhlas ni banyak dia punya karamah dia. Dan banyaklah perkara-perkara hikmah yang dapat daripada ikhlas. Seperti pada Nabi SAW beritahu, man akhlasa arba'una yawman, kan? Barang siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia lidah yang dikeluarkan perkataan itu perkataan yang hikmah. Itu dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu penting untuk kita buat segala amalan. Apa jua amalan, hatta perkara-perkara yang biasa-biasa, masuk tandas ke, baca doa ke, baca tak masuk doa, masuk tandas ke, makan ke, minum ke, kita ikhlaskan amalan tersebut. Kita buatlah kerana Allah. Apabila kita buat kerana Allah, di situ ada sawab, ada ganjaran, ada pahala. Ada perkara yang Allah Ta'ala nak beri. Harta ghanimah besok harta, orang kata harta yang bernilai besok di syurga, harta yang kekal, yang tak habis. Sebab tu kita kena periksa amal kita. Sebab tu setiap hari kalau amalan salafus soleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka di akhir malam sebelum mereka nak tidur, mereka akan muhasabah diri mereka. Apakah amal-amal yang telah mereka buat pada hari itu, di awal, pertengahan, akhir, semua mereka akan periksa. Kemudian bukan saja periksa, memperbaiki amal tersebut. Itu dia. Kerana jikalau meninggal ia seseorang itu akan haram dan makruh itu. Dengan tiada niat yang demikian, niat maksud tidak kerana titah perintah Allah tadi, nescaya jadilah tinggalnya haram dan makruh itu bukan ia kerana taat bagi Allah Ta'ala, tetapi terkadang tinggalnya itu jatuh atas muafaqah dengan tabiat dia. Tabiat dia je. Jadi tak dapat apa-apa lah dengan tabiat, dengan kelakuan adat biasa dia. Jadi tabiat saja. Dia jadi kerana apa? Ketika aku memang tak suka. Macam gitu. Aku memang tak suka buat maksiat. Jadi tabiat. Kalau dia tinggal tak kerana Allah tadi, dia akan jadi tabiat. Itu dia kata, dia jadi adat bagi diri dia. Memang dia tak suka buat maksiat, tapi bukan dia tak suka buat maksiat tu bukan kerana Allah Ta'ala, tapi kerana diri dia memang tak suka. Itu dia kata kerana tabiat dia. Atau dengan nafsunya. Kalau tidak pun dengan
nafsu dia tak suka. Mungkin dia tinggalkan perkara tersebut, dia nampak perempuan tu tak lawak, hodoh, dia tinggalkan. Kenapa tak nak buat maksiat dengan berzina dengan perempuan tu? Sebab nampak perempuan tu hodoh. Kenapa pula perempuan ni tak nak bermaksiat dengan lelaki tu tak handsome. Dia buat perkara tu kerana yang lain. Jadi kerana nafsu. Kerana nafsu tak menyukainya, tak nyuka pun, tak suka kepada perkara yang tak sesuai dengan dia, tak best. Bisa kata. Jadi tak jadi juga, tak dapat juga pahala kerana meninggalkan perkara yang haram dan makruh itu tadi. Atau muafakah dengan adatnya juga, ataupun dengan adatnya. Dan terkadang kerana malunya juga kepada orang. Itu yang tak ada. Dia malu tu sebab nak buat tu, malu sebab orang nampak nanti. Kenapa tak pergi judi? Kenapa tak pergi beli hari? Kenapa hari ni tak pergi beli nombor ekor? Malulah orang tengok. Malu orang tengok, itu tak. Maknanya dia mungkin satu dengan kejahilan dia main nombor kan. Tiba-tiba dia nak berhenti main nombor, kata kenapa? Malulah orang tengok. Jadi malu kerana orang, jadi tak dapat. Tapi kadang-kadang itu tahap dia. Itu tahap dia. Sebab al-haya syu'batun minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Jadi apabila orang tak ada iman, wa illam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi apabila seorang itu tidak ada malu, maka dia akan berbuat apa yang dia nak buat. Itu tanda orang tak malu lah. Dia buat suka hati tu, itu dia malu dah tak ada. Iman dia dah lemah dah tu. Sebab tu malu juga sebahagian daripada iman. Tu tak kadang-kadang orang yang nak bertaubat kepada Allah, dia jadi ada tangga dia, bukan terus dia jadi ahli abid, bukan terus jadi ahli ibadah terus, ada berperingkat. Yang penting ada tolak, ada usaha, itu penting. Dan terkadang kerana takutnya dibuat tinggalkan haram dan makruh itu kepada orang jua, bukan kerana takut kepada Allah. Iaitulah kebanyakan yang jatuh bagi orang yang meninggalkan akan haram dan makruh. Itu dah kebanyakan orang sebenarnya. Dia tinggalkan perkara haram dan makruh itu sebab semata-mata bukan kerana Allah, tapi kerana selain daripada Allah. Dalam lingkungan apa yang telah diceritakan dalam kitab ini tadi. Itu kebanyakan yang berlaku di atas muka bumi ini. Itulah hakikatnya. Jadi kena usahalah. Dia apa pun memang kena usaha. Dia tingkat begitu. Mula-mula kita nak buat satu amal, kita nampakkan ganjarannya. Ini kan langkah satu. Tapi kalau dalam tasawuf masih lagi satu kejahilan. Imam Ibn Athaillah mengatakan, satu orang ni dia masih jahil sekiranya kalau dia masih bergantung kepada amal dia. Mana dia nak tengok pada amal dia, maknanya dia nampak amal dia tu yang boleh bagi bekas tu, itu pun satu kejahilan. Tapi tahap satu sebenarnya, tahap satu tu lah dia, kita baru nak belajar buat. Itu yang nampakkan fadail amal. Kita dengar hadis-hadis tentang fadail untuk bantu kita semangat nak buat. Kalau buat semayang ni akan dapat ni, kalau zikir ni dapat ni, kalau zikir yang ni insya-Allah dengan sebab zikir ni jadi kaya. Kita nampakkan sesuatu kelebihan dalam amal itu masih tahap satu. Tapi kalau apabila orang dah sampai kepada hadratullah, dah sampai musyahadah pada Allah, dia dah tak nampak buat amal tu kerana ganjaran. Sebab buat amal kerana ganjaran masih lagi dalam kejahilan. Itu dia, kita nak faham tu. Tapi untuk sampaikan pada tingkatan tu memang begitu. Dia kena berjalan satu lah, satu step, sampailah kita pada betul-betul kita dapat buat perkara ni semata-mata untuk mengharapkan keredaan Allah. Kena step lah. Tak boleh gopoh gapah. Tak boleh nak gopoh gapah, pelan-pelan. Tu gopoh gapah tu yang sebab boleh pecah hati tu. Gopoh kan dalam amal ni, jangan gopoh, jangan isti'jal.
Jangan isti'jal, kelang kabut buat amal. Semua nak buat, nampak ni nak buat ni, nampak tu nak buat tu. Tengok kelebihan ni. Itu yang keburukan apabila tengok banyak sangat kelebihan, semua benda dia nak buat. Akhir sekali semua sekali tak buat. Itu jam yang dia dengar dia buat, lain jam dia tak buat. Itu keburukan apabila nafsu menguasai dia. Itu sebab tu kita kena rujuk juga pada ahlinya. Sebenarnya kita kena rujuk orang yang mursyid, orang yang boleh tunjuk pada kita. Dia tahu, dia tengok kita pun dah tahu, scan dah. Okey, setakat ni saya tengok kamu ni jaga dulu zikir subhanallah 10 kali, kan, istighfar 10 kali, selawat 10 kali, cukup istiqomah kan dia. Kan nampak? Orang yang nampak ni, dia kata setakat tu je kamu buat, jangan lain jangan buat. Sehingga kata baca Quran pun jangan. Kamu buat amal ni selama beberapa hari. Ini ikut semua orang ni, orang yang bagi tunjuk. Kan berlaku banyak kisah-kisah wali Allah. Cara mereka berguru dengan guru mereka. Macam mana taat mereka kepada guru. Itu yang kita nak capai itu sebenarnya. Kita tak ada maksud lain. Kan maksud kita satu je, bagaimana nak sampai kepada Allah dalam keadaan Allah Taala redha kepada kita. Itu sebenarnya, tak ada maksud lain pun. Orang lain nak kata apa, lantaklah. Kita tak ada, bukan kerana itu apa-apa pun kita nak buat ni, nak datangkan lillahi ta'ala, bukan senang. Bukan senang. Sebab tu kena mujahadah. Sebab tu ulama mengatakan al-mujahadah al-musyahadah ba'dal mujahadah. Musyahadah itu selepas dia mujahadah. Baru dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang pertama. Yang keduanya, barang yang diberati atas mukallaf mengerjakan akan dia, iaitu segala pekerjaan agama yang wajib dan yang sunat. Kan perintah Allah Ta'ala itu dia ada juga yang wajib dan yang sunat. Yang wajib yang mana buat dapat pahala, tinggalkan berdosa. Contohnya solat 5 waktu, zakat, haji, puasa di bulan Ramadan, kan, dan lain-lain perkara yang sewaktu dengannya. Jadi itu semua dikaitkan dengan perkara yang wajib, kan. Dan yang sunat itu barang yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang tak putus. Iaitu barang yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tiada berdosa, seperti solat sunat, puasa sunat, umrah yang sunat, kan, apa lagi yang sunat, perkara-perkara sedekah yang sunat, kan. Jadi perkara yang sunat itu yang kita nak kerjakan. Ini tambah nilai bagi amal kita, kan. Sebab itulah dalam satu hadis, mafhum hadis, kan, seseorang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah nafilahnya, bertambah amalan-amalan sunat. Nak tengok tanda seorang itu dah dekat dengan Allah, amalan sunat bertambah dalam diri dia. Ini tanda dia dah dekat dengan Allah. Tapi masih malih lagi, sembahyang 5 waktu pun tak konsisten lagi. Kejap buat kat masjid, kejap buat kat rumah, kejap berjamaah, kejap seorang diri, tak konsisten, tak istiqomah lagi. Sudah konsisten, tak istiqomah lagi dengan apa yang Nabi telah tunjuk, kan, masih tak konsisten lagi, maka belum lagi. Perlu usaha sehinggalah benda tu sebati dalam diri kita, sehingga dia menjadi satu maqam. Sehinggalah dia menjadi satu maqam. Maqam ni dapat satu tempat. Maknanya kita dah tiap-tiap hari dah kita buat, dah tak rasa apa dah. Benda tu jadi maqam. Tapi kalau masih jadi hal lagi, kejap buat, kejap tak buat, kejap buat, kejap tak buat, tu masih hal lagi. Mana dia kena teruskan lagi, buat lagi. Sehinggalah sampai setahap dia menjadi maqam. Memang perkara sebelum jadi maqam, dia akan jadi hal dulu. Apabila dia jadi hal, naik satu peringkat lagi, dia akan jadi satu maqam. Macam zikir, mula nak berlatih zikir, kan, zikir sikit-sikit dulu, kejap dalam buat, alamak tinggal pula, itu belum bagilah tu, kan. Sampailah dia dah lazim dah perkara tersebut, hari-hari dia buat amal, hari-hari baca Quran, hari-hari baca, dia istiqomah dengan amal dia pokok pangkal dia istiqomah. Sebab tu
Karamah yang paling besar adalah istiqamah. Dengan istiqamah itulah menjadikan makam bagi seseorang itu. Sebab itu pentingnya istiqamah. Nah itu dia. Maka yaitu tiada hasil pahala bagi orang yang mengerjakan, melainkan dengan mengikhlaskan dia akan perkara wajib dan sunat itu bagi Allah Ta'ala dua. Tiada bagi kerana yang lain daripadanya. Sekali-kali artinya diniat dengan mengerjakan dia itu bagi kerana menjunjung titah Allah Ta'ala semata-mata. Suruh mengerjakan akan dia. Dia buat perkara tersebut memang ikhlas. Dia buat perkara wajib, perkara sunat dia tidak ada kerana yang lain. Bukan kerana apa, bukan kerana nak menunjuk, bukan kerana siapa. Dia buat semata-mata untuk menarik pandangan Allah Ta'ala terhadap dia. Ini nama ikhlas. Dia buat memang untuk Allah, bukan untuk orang lain. Jadi nak dapatkan pahala wajib dan sunat tadi itu juga mesti berserta dengan ikhlas. Tak ada ikhlas, tak ada pahala. Dapatlah mungkin dapat ganjaran apa? Ganjaran yang dibuat kebaikan, setiap amal tu kan akan dibalas. Setiap amal akan dibalas, tapi kesempurnaan dalam amal tu dia tak dapat semana pun tak sertakan dengan ikhlas tadi. Tu rugi ya. Padahal Allah Ta'ala boleh upgrade lagi dia punya amal tadi menjadi satu amalan yang sempurna, tapi pasal ikhlas tak ada, maka habis semuanya. Tidak ada maksud apa-apa. Lagi-lagi lah kalau buat kerana orang lain, besok di akhirat Allah suruh minta kepada orang yang dia buat tadi kerana ni. Sebab tu besok orang kafir besok kan Allah Ta'ala akan keluarkan siapa yang sembah berhala, besok Allah akan bangkitkan berhala. Siapa yang sembah salib, Allah bentukkan salib. Dan Allah Ta'ala pergi suruh minta syafaat pada mereka. Kan dulu kau sembah pergilah minta kat dia, minta pertolongan dengan dia. Pergilah minta pertolongan dengan ni. Pergilah minta pertolongan dia. Allah nak ajar dia. Nak sindir dia. Pergi. Dapat. Saya segala perkara yang Allah bangkitkan itu, yang bentuk berhala tadi semua, mereka akan mengatakan, aku tak boleh bagi apa-apa. Kamu salah. Aku tak boleh bagi apa-apa faedah kepada kamu. Kenapa kamu minta pada aku? Mintalah kepada Allah. Barulah besok mereka menyesal. Itu dia. Sama dengan orang yang buat amal ke lain dia panggil riak. Itu sebab tu riak itu dia panggil syirik asghar. Syirik yang kecil. Sebab apa? Memperlihatkan amal itu kerana orang lain. Itu dia. Sebab Allah cerita orang munafik dia berdiri solat kan. Wa idza qamu ila solat qamu kusala. Apabila mereka mendirikan sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Kenapa mereka malas? Kan? Yura'unan nas. Kerana mereka memperlihatkan sembahyang mereka kepada manusia. Sebab buat kerana manusia memanglah malas. Sebab tak nampak ganjaran. Buat kerana dia kan. Dia bukan boleh bagi aku apa pun, aku sembahyang je. Sebab nak nunjuk je bahawa dia sembahyang. Memang jadi malas. Tapi apabila seseorang itu dia buat amal kerana Allah, sembahyang kerana Allah, maka dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh. Sekali-kali dia bukan malas, mesti sungguh-sungguh. Sebab apa dia tahu diri dia sedang diperhati oleh Allah. Itu dia kata naik pada makam ihsan. Itu dalam setiap ibadah itu perlunya ada ihsan. Itu penting. Dan tiada bagi kerana yang lain daripadanya sekali-kali, seperti keadaannya dikerjakan akan dia itu kerana malu kepada orang jua, atau dengan harap limpah ampun kurnia daripada orang akan harta dunia. Ataupun dia buat tu semata-mata orang supaya tengok dia baik. Dia pun dah tersilap, ataupun dia mungkin berbuat baik tu sebelah lama ni sombong, dia terlanggar kita orang tu, dia pun buat baik dengan orang tu. Buat baik tu kerana supaya orang tu jangan minta ganti. Jangan minta ganti harta benda yang dilanggar tadi. Dia berbuat baik tadi pun bukan kerana Allah tu, maka dia tak diganjari pun.
Tapi bila kalau dia berbuat baik kerana Allah dalam masa yang sama, dia letakkan niatnya semata kerana Allah, maka dia berbuat baik kepada orang yang dia langgar tadi, maka itu mendapat satu pahala. Berbeza dia buat kerana dengan moga-moga orang tu maafkan dia. Sebab apa? Telah merosakkan hartanya. Ini tak dapat pahala juga. Atau apa-apa jua, atau dengan bermegah-megah, ataupun buat amal dengan megah-megah, kan? Pergi semayang, tin, tunjuk aku pergi semayang. Kan? Tunjuk itu niat masing-masing lah. Tak semestinya orang hon-hon tu dia nak menunjukkan bahawa dia pergi semayang. Bukan. Dia nak tunjukkan saya satu niat. Sebab niat ni satu benda yang susah nak cakap. Satu benda yang sir. Kan? Satu benda yang sir. Yang ini Allah je yang tahu. Jadi kita tak boleh juga nak bersangka buruk terhadap saudara kita. Itu pula satu hal. Kan? Ini kita tengok nampak dia orang, dia riak lah tu pergi semayang. Tak boleh. Tak boleh pula kita katakan dia tu riak. Zikir kuat ke, semayang, baca kuat ke, dia duduk saf depan ke, berzikir ke depan, goyang-goyang ke, kita tak boleh kata dia riak. Sebab ini rahsia Allah. Amal kita tu tak tahu macam mana lagi. Jadi kita jangan pandang pada buruk. Sebab kita jangan pandang pada buruk saudara. Kalau pandang pada dia tu, syaitan tipu tu. Pada awal tu memang betul-betul ikhlas. Mana kita tahu? Siapa tahu? Tak tahu pun. Ikhlas ni Allah je tahu, rahsia Allah. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik. Dengan melaksanakan perintah Allah tadi, bermegah-megah dan masyhur. Ada orang nak minta dia masyhur supaya orang panggil dia syekh. Ni dia panggil supaya dia masyhur lah, orang ahli ibadah. Sebab tu kita ahli-ahli penuntut semua setiap hari. Sebab tu ulama mengatakan setiap hari kita kena betulkan niat kita. Bangun pagi terus betul niat. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kan, sunat dizahirkan niat tu supaya betulkan niat tu balik. Walaupun rukun semayang tadi, yang rukunnya adalah niat dalam hati tadi, tapi dalam mazhab kita sunat melafazkannya supaya apa? Membetulkan niat kita tadi. Itu penting untuk kita betulkan niat. Dengan kerana harap akan pangkat pada Allah atau pada orang yang lain daripada Allah. Ini dia tujuan lain. Baik juga kan nak dapatkan satu pangkat. Kedudukan. Tujuan buat amal tu nak biar dia ada kedudukan. Tak ada. Itu pun masih lagi jahil lagi. Walaupun buat kerana Allah tapi sebab nak pangkat di sisi Allah pun satu kejahilan lagi. Dia nak buat amal yang habis terus, tak ada kerana apa-apa, semata-mata nak sukakan Allah. Itu je. Bukan kerana pangkat, bukan kerana apa, tak ada dari Allah. Aku nak sukakan kau je. Bukan senang. Ada orang dia minta perkara tu. Maka sekaliannya itu wallahu a'lam. Cukup. Maka sekalian itu, nak berikan sikit, maka sekalian itu menafikan akan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Tiba situ. Jadi kita sambungkan. Panjang bicara ni. Hari ini tepat insya-Allah. Kan? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma farij li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al bi syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم انه منكم تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.